Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula quwwata illa billahil azim. Subhanaka tumis zalimin. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Salam pagi. Ahad ini Pep nak kongsilah satu ayat berbalik pada ayat 186 apabila hamba surah Al-Baqarah, apabila hamba-Ku bertanya pasal aku, sesungguhnya aku hampir, ini karib, dan aku menjawab atau balas kepada yang minta. Doa tu maksud minta, yang mendoa, permintaan oleh seorang yang berdoa apabila dia memanggil aku, mana Allah balaslah, mana Allah hadir, Allah sedar, Allah tahu macam mana dia makbulkan ke tidak, tapi Allah hadir tau. Allah yang Maha Esa yang menjadikan segala ini, yang tak ada luar dia. Dari segi maknawi, dari segi fahaman, tauhid, la ilaha illallah kita sebut. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita lakukan tak ada makna kalau dia tak ada hakikat. Macam kita buat, macam orang buat film lah, dia mencipta sesuatu kan, tapi film itu ada permulaan, ada akhir, dan orang yang buat dia tak wujud dengan sendirinya, tapi bila kita tonton seolah dia wujud, dia boleh bagi perasaan, bagi macam satu pengalaman macam dia wujud, film. Jadi begitu juga hidup kita ni, melalui hidup kita rasa macam kita adalah ni aku ni aku boleh buat. Pagi ni aku nak pergi mana, makan apa, buat apa, aku kira apa yang saya ada, rasa macam ada satu reality, macam ada satu kebenaran, ada satu hakikat, padahal tidak ada. Tidak ada, kerana segalanya dari Allah, segalanya ciptaan Allah, segalanya ni AI ke, IT ke, TikTok ke, perkataan ke, kaca daripada silika ke, emas dalam chip ke, segala bahan ke, minyak ke, daripada kuasa matahari ke, semua kita tahu ada penciptanya. Ini tauhid. Dan masalahlah sekarang ni, tauhid ini dipercayai macam satu lembaga. Kenapa APEC keluar PAS? Dia soal kecil sajalah, 11 tahun apabila mungkin dah bosan. Saya cakap terus terang lah, kerana APEC macam ni lah. Saya ni tak boleh, saya kerja pejabat, you bayar saya gaji 1 juta. Ini saya pernah mengalami, gaji 1 juta setahun, saya berhenti bila saya tengok tak ada cabaran. Tapi antara sebabnya saya boleh sebut segi syari'i ialah benda tak baik lah. Ada benda tak baik, benda syari'i ni tak baik. Saya akan tulis dalam buku saya. Saya tak suka cerita lah pagi-pagi Ahad ni, cuma saya kata sebab keputusan keluar, itu saja. Kenapa saya sokong orang ni, kenapa saya nak jumpa ni? Ini firasat. Bila kita pagi, kita bangun, kita rasa sesuatu, tapi tentulah kita mesti ada sebabnya. Saudara tanya itu mesti adalah kerana ini benda berat. Keluar jamaah, bolehlah saya katakan konsep jemaah ni lebih luas dari itu. Kita sentiasa dalam jemaah. Kita boleh kata, aku lain dah, kau lain tau, Palestin lain tau, Gaza tu lain. Tidak. Saya suruh orang Gaza keluar dari Gaza, suruh semua umat berkumpul, bersatu, baiat satu khalifah. Dia tak ada Imam Mahdi di sini. Ini
fahaman apek lah. Dan saya boleh cabar bahawa fahaman itu betul. Ya, berdasarkan Al-Quran. Dan saya bukan Quranis. Saya tak tahu kenapa boleh uji Quranis, kenapa boleh ada soal anti hadis. Saya ikut tarikat, saya ikut seorang syekh mursyid sufi. Dulu saya pernah undi apek. Oh ya. Terima kasih. Saudara sebenarnya mengundi PAS. Sebelum tu mengundi PAS kan. Lepas tu mengundi PAS, maknanya saudara pengundi PAS. Terima kasih saudara. Saudara siapa ni? Pernah pengundi saya ni. Ni orang lama semua. Nokta Cinta 12. Oh, itu dia. Terima kasih pernah mengundi saya di Merbuk ya. Itu tahun 86 tu, bulan Ogos P07. P0 bulan raya ke berapa? Ke-7 kot. Saya salam dengan Daim 2 kali Daim Zainuddin Datuk Seri. Kalau saya menang, saya Menteri Kewangan. Saya selalu joking lah. Assalamualaikum saudara. Ramlan Ali. Salam ini penting. Saya boleh berucap, boleh dengar, jadi saya kena sebut dengan baik. Assalamualaikum. Saya tegur orang kalau boleh lah. Jangan kita mula apa je ucapan dengan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak boleh. Itu kepada saya, maaf lah, dia ucapan yang macam adat lah. Tak boleh. Dalam bahasa Inggeris pun kita kata good morning. I wish you a good morning. Huai tongpao men, ni men hao. Kena cakap baik. Ini adab, santuni orang. Walaupun orang jahat, walaupun orang tak baik. Najib, Datuk Seri Najib. Bila saya jumpa dia, saya kagum dengan dia. Tengku Razali Hamzah. Datuk Harun Idris, dia macam agak seloroh tapi cukup rendah diri. Dr. Mahathir Mohamad cukup tertib. Anwar Ibrahim, no comment. No comment. Zaman muda-muda, generasi baru kita lagi apa tak ada komen. Zaman siswa-siswi ini, hari Ahad ni, percayalah, anak kamu siswa-siswi tengah tidur sekarang. Betul tak? Betul tak? Ini bukan saya cakap. Ini bukan saya cakap. Orang cakap pada saya, oh, siswaza orang yang paling payah bangun Ahad pagi. Betul? Tengok. Dah ada orang sahkan. Wih, rasa best ni. Orang sokong. Dan kita lepas pandang, kita lepas pandang bila pihak berkuasa, kita tangkap orang cara salah. Sama teruk dengan yang berlaku di Tel Aviv, yang berlaku di Gaza. Kita pandang semut, bukan semut lah, kita pandang perjuangan Islam di beribu batu jauh depan mata kita. Perjuangan Islam berlaku, wanita disuruh buka tudung dalam lokap. Oh, kononnya lokap rules, dia kata. Kononnya inilah dia nak gantung diri dia. Engkau dah siap paku. Sini ada kipas, jangan bagi kipas. Jangan bagi kipas. Kan? Latih anjing. Anjing ni boleh latih untuk kesan kalau orang membunuh. Saya percaya. Dia baik. Anjing ni dan kucing, Allahu Akbar, dia jaga tau diri dia. Tak apa. Maksud saya kepada saya, kita hidup ini, masalah dengan agama ini, dia jadi institusi. Dia jadi macam satu lembaga. Tolong intan macam mana Datuk? Saya kecam ni orang yang bawa bendera Cina. Saya dah cakap lah semalam. Kadang-kadang saya jumpa lah orang bawa bendera Cina. Saya akan tanya lah, who are you? 你是谁? 你是华人, Malaysia人. Awak orang Malaysia, awak bawa bendera Cina. Saya akan cakap kepada dia, balik tongsang lah tengok. Bukan apa. Bukan soal rakyat Malaysia. Engkau kat sini lah, engkau pergi timbul masalah buat apa? Engkau dah tahu orang sensitif tengok ini apa, bintang-bintang 5 ni, merah ni. Lu dah buat tarian naga sudah lah. Betul tak? Politik kita senang settle tau. Perkawanan saya beritahu Melayu ni pergi anti Cina ni tak perlu. Tahu tak piagam Madinah Rasulullah SAW bila dia tanda tangan piagam Madinah, ada tak perkataan Islam dalamnya? Dia adalah perjanjian antara kabilah. Kalau kita perintah, kita buat perjanjian dengan Cina,
dengan India, dengan Bengali, dengan Iban, dengan semua orang kata kita semua buat baik. Awak ada hak kepada kamu. Perjanjian kaum, yalah, awak buat syarikat, perjanjian antara rakan syarikat. Lu jangan ambil wah punya bahagian, wah tak ambil. Itu macam, saya kawal kawasan ini. Ini gangster, ini mafia, ini kartel. Lu jaga sebelah utara, wah angkat sebelah selatan. Ini pula angkat sebelah timur. Faham? Tak ada perkataan Islam, bismillah, ini kita semua ikhlas kerana Allah. Podahlah. Ayat dan perkataan tak ada guna. Kenapa dalam Quran suruh kita tulis? Cuba fikir sekejap. Bila kita ada perjanjian buat projek ke, perjanjian negara ke, pembentukan negara ke, apapun, kita tulis. Jual beli ke, yang berat-berat lah, yang besar lah. Tulis. Bukan halal ya. Mana ada perkataan halal ya dalam Al-Quran? Ini yang saya heran tau. Lepas tu dia bagi benda yang teruk. Peher tau. Dalam Islam ni peher tau. Kalau Azhar Idris ni fiqah kan. Apek mengenai usuluddin dan muamalah. Muamalah al-Madinah. Yang ada dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Peher tau. Bila Imam Mahdi akan keluar? Tak akan keluar kerana tidak ada Imam Mahdi. Apa maksud keluar? Bila Nabi Isa akan turun? Tak akan turun kerana semua Nabi sudah mati. Ini adalah ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya, mengenai semua Nabi. Apa lagi nak tanya? Yang kata apek sesat kan? Baca 102 surah Al-Baqarah. Kalau kita suka tengok orang tapi suka cermin ke dalam diri sendiri, ya ke? Bagus satu. Mereka tak sensitif, uncle. Yes. Bukan kepada saya, satu benda, Melayu sensitif terhadap Cina tak kena. Juga sebaliknya, Melayu sensitif kepada Cina tak kena. Melayu, awak sensitif kepada mana kaum tak bagus. Apatah lagi Islam. Islam tak sensitif kaum. Tak tengok, dia ni gelap ni. Dia ni gelap ni. Allahu Akbar. Orang yang tengok pada perkauman bukan orang beriman. Dan tidak dimuliakan Allah. Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi you tak boleh jadi orang rasis. Tak boleh. Saya tak boleh jadi orang rasis. Kalau saya rasis, jijik saya. Tak kira saya Cina ke, India ke, Melayu ke. Kalau saya rasis, it's stupid. Very stupid. It's very dumb. Bodoh. Perkauman. Nanti anak kamu bagi kahwin dengan orang hitam, baru tahu. No, stupid. Dari segi bendera Cina tu, saya tak kisah Melayu bawa ke, Melayu bawa pun, saya nak tanya dia, Tuan kenapa bawa bendera Cina? Ini bukan negara Cina. Contohlah. Tapi saya tak adalah pergi pukul dia ke apa ke. Saya rasa it's stupid lah to do. Dia bukan soal sensitif. Mana? Dia soal kematangan politik. Entah apalah maksud tu. Beri saja kewarganegaraan Cina. Tak payahlah. Tak payahlah. Cina pun mari sini. Sekarang kita boleh pergi Cina 2 minggu, kita pergilah. Angkat teknologi lah. Jepun awal-awal pancung. Ayuh. Ini sampai tahun 1945 apa pasal sekarang 2024 lah. Brodo, please lah. Ini channel saya apek ni channel ada atas sikit lah, bukan tinggi lah, ada atas sikit lah dia punya perbincangan tau. Dia punya penghayatan, pendalaman, pembacaan yang lebih luas sikit lah. Apek punya pembacaan ada luas sikit lah, bukan saya cakap amat luas macam zaman Ibn Sina, Ibn Rushd, Imam Al-Ghazali, ya. Rasis ini sepatut tak timbul lah bagi orang Islam. Marhaban. Oh, anak India, mari. You tak tahu Tan Sri Mustafa Kamal, ya. Saya kenal beliau, Dia ambil anak angkat
Saya tak tahu boleh sebut ke tidak lah, orang dah tak boleh belakang orang ya. Perbuatan baik kita boleh sebut tak? Ni perbuatan baik dia ambil anak angkat daripada bangsa India, mualaf kecil, masa kecil, sehingga dia kahwin. Dan bila saya jumpa Tan Sri Mustafa Kamal jumpa dia kat pintu dia jutawan ni, kereta pun berbelas lah dalam geras. Masa raya dia akan cakap apa tau, walaupun tak kenal kita, atau kenal kawan saya yang pergilah Kamako, kita dari Pekim, dia akan kata apa, kenapa datang setahun sekali? Saya tak lupa ayat tu. Bila kita jumpa orang lah, kenapa baru bersua setahun dan 10 tahun baru jumpa sekali? Macam itulah. Kita santuni tetamu tuan-tuan. Kita santuni orang. Kita budaya pemikiran tinggi. Kita falsafah tinggi. Kita jiwa besar. Bukan jiwa miskin. Jiwa besar Allah akan raikan. Orang yang berakhlak Allah raikan. Kita berakhlak pada manusia. Jangan dia pandang dengan engkau ni bangsa apa ni? Engkau ni bukan orang sini. Jijik falsafah hidup orang tu. Dari mana dia datang? Daripada Allah juga. Saya ada kawan Cina baik selalu bagi saya makan. Saya pun sama, tapi ada ramai lagi Cina yang sangat-sangat rasis. Ada tak? Tunjuk mereka kepada saya. Tunjuk saya Cina rasis. Sama pergi pukul sama dia. Kalau dia ada gangster, saya baliklah. Saya angkat gangster mari. Dulu memang best. Akhirnya macam-macam bentuk provokasi. Salam cikgu Anis. Terima kasih. Hamas Palestin penyebab orang awam jadi bangsa. Hamas Palestin ni politik ni kita tak boleh satukan. Orang salah faham lah pada saya. Masa Oktober 7 tahun lepas berlaku dikatakan serangan Hamas kepada Tel Aviv tu, saya dah angkat tangan, saya cakap jangan cepat sangat buat kesimpulan itu Hamas. Jangan cepat sangat buat kesimpulan. Sekarang Israel serang Iran jangan cepat sangat buat kesimpulan Perang Dunia Ketiga. Saya rasa itu tindakan desperate Netanyahu sebelum Trump naik. Kalau Trump naik, dia akan hentikan perang. Saya tahu ada banyak orang anti Trump, itu orang bodoh. Dia terpengaruh dengan media. Saya berhak panggil awak bodoh Awak dah panggil aku bodoh, takkan saya tak boleh panggil awak bodoh. Sama-sama bodoh lah Wahai orang-orang bodoh. Betul lah kita tak boleh terima bendera Cina. Bukan, dia bukan, lu boleh kibar semua, tapi saya akan tanya, kenapa? Wishma? Saya akan tanyalah. Kalau saya tengok banyak bendera Cina kan, mesti ada komunis kat sini ni. Saya akan tertanyalah. Hari tu yang bunyi besar di sini orang main mecun tau. Ada rumah Cina sini ke? Tak ada. Saya Cina juga. Tak ada. Tapi lu pergi main mecun kuat sangat. Tak ada notis tau. Kalau ada anak ke tidur ke apa kan. Begitu juga azan. Kalau loudspeaker semua kan, itu bid'ah. Dia mesti yang suara. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh kepada saya rasa lemah semangat lah. Maaf lemah semangat. Kita kena tunjuk aizah Islam. Okey, dia naikkan bendera Islam tak apa. Kita naikkan panji hitam. Sampai Teluk Intan tenggelam. Apa macam? Jom. Itu cara lah. Dia dah naikkan bendera Cina kan. Okey. Dalam Islam tak salah tau. Awak naikkan apa bendera depan Rasulullah. Faham tak? Saidina Osman, saya dah cerita dah. Orang daripada Mesir datang tu nak lawan Saidina Osman. Kenapa awak lantik gubernur ni, gubernur tu? Semua kroni awak, keluarga awak, Muawiyah, keluarga awak. Saidina Osman ada sebab. Mereka berdepan dengan dia. Saidina Ali punya anak-anak, orang Medina nak pertahankan Osman. Osman kata tak apa. Tengok. Kalau kita panggil FRU, panggil polis, panggil tentera, ini orang nak lawan saya ni. Tak ada. Panggil JAKIM, haramkan ni orang, sesak orang ni, angkut dia, angkut anak dia semua, angkut ibu dia semua, angkut dia punya sita dia punya blok dia punya akaun. Saidina Osman Ibn Affan tidak. Dia berunding. Akhir dia dibunuh. Saidina Ali Abi Talib naik. Khalifah Rashidin keempat.
Muawiyah tak nak iktiraf. Saya nak balas dendam terhadap orang yang bunuh Uthman ibn Affan. Ini fitnah pertama. Aisyah pun, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun datang masuk campur dalam perang berdepan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tegur Aisyah tu balik dan suruh dia balik lepas tu. Jangan masuk, ya. Jadi Ali ni seorang yang saya boleh tengok dia bijaksana, dia tenang dan dia ikut prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting tuan-puan. Ikut prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kata Quran wa sunnah, Quran wa sunnah. Tapi saya tengok awak tak lakukan Quran sunnah. Saya berhak menegur tuan-puan semua. Orang cakap, oh militan. Rasulullah tak militan ke? Tapi dia militan yang rahmat. Rasulullah tak ada pedang ke? Pedang Rasulullah tak ada ke? Saiful Islam tak ada ke? Umar kata tak pegang pedang ke? Dia ada tapi mereka tak hunus, tuan-puan. Dia cakap militan. Yes, saya cakap Al-Quran militan. Orang kata apa? Orang kata, saya nak tanya tuan-puan semua, militan ini perkataan kotor ke? Ganas, ya. Faham tak? Ada tak ayat perang dalam Quran? Ada. Tapi cara perang tu, jangan cederakan kaum ibu dan anak-anak. Jangan sentuh orang tua. Jangan, pokok pun jangan tebang. Anjing mereka pun jangan bunuh. Ini tertib. Sebelum awak nak pergi mati syahid, ketahuilah fiqah perbuatan yang menjadi hudud apa tak boleh buat. Apa boleh buat dan apa tak boleh buat dalam peperangan Islam. Nasib baik apa ada kajilah. Orang tu kita nak jihad. Mana jemaah kamu? Baiat kamu mana? Kena baiat. Macam GISB. Saya tak tahu GISB. Tapi dia harus ada baiat. Dia militan. Dia taksub kepada pemimpin. Kepada saya harus. Negara kita taat kepada raja dan negara. Tentera askar Melayu mesti taksub kepada negara. Kita tengok bendera Cina, kita marah kerana kita taksub kepada bendera Malaysia. Kepada saya harus. Tapi taksub tu bukan perkataan salah. Taksub apabila asabiyah. Taksub apabila ada kezaliman. Taksub pada kumpulan yang pergi aniaya anak dan wanita. Tak kisah bangsa siapa. Musuh pun, kita katakan kita tawan Israel. Lepas tu kita pergi pijak-pijak wanita di Israel. Pijak-pijak anak di Israel. Haram. Neraka. Siapa berani lawan saya bab ini? Malah dianjurkan maafkan. Kerana awak berjuang kerana Allah. Bukan kerana nafsu. Nafsu tak akan bawa mana tuan-puan. Api tak akan bawa mana melainkan neraka. Dan hanya disukai iblis. Kita ada lebih tinggi dari maruah. Iaitu Islam. Iaitu Allah wa Rasul. Kita ikut Allah wa Rasul. Bila orang kata mereka militan, tonton film. Alah, tonton film militan. Habis awak tak tonton ke Kingdom of Heaven? Bukankah militan? Awak tak tonton ke Salahuddin Ayyubi? Bukankah dia tentera? Dia raja dan juga dia tentera Islam. Bukankah dia ada pedang? Bukankah dia berperang? Bukankah dia bunuh orang di medan perang? Bukankah orang dia dibunuh? Bunuh atau dibunuh. Kingdom of Heaven. Berlumuran darah semua. Mayat-mayat berkelimpangan. Menawan Baitul Muqaddis. Kemudian maafkan. Yes, militant. Yes, mereka tu taksub. Tapi dengan panduan Quran wa sunnah. Ini yang kita bangga dengan Islam. Tapi kita hilang Islam ini. Islam ini dah ke laut. Macam buih-buih. Ini hakikat. Nak tangkap orang macam ni? Silakan. Akan Allah ganti, saya percaya. Dari mana datang suara ini? Akan Allah bangkitkan. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Sesiapa berpaling daripada jalan Allah, Allah akan ganti kamu dan kaum yang lain tak serupa kamu, dan mereka saya menyayangi dengan Allah. Reda meredai. Aurat Muhammadiyah yang awak haramkan. Kononlah cuba dapatkan aurat Muhammadiyah bagi baca. Ada ayat Allah dalam tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim. Tak boleh ada dalam ayat Allah di sampingnya kamu melakukan khurafat. Tak boleh.
Orang yang ada tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, tak boleh walak kepada orang lain, tak boleh taksub kepada orang lain. Taksub kepada Allah tak apa, taksub kepada Quran tak apa. Itu pun Quran tak benarkan kita berlaku zalim. Taksub bermakna taat sehingga zalimi orang lain. Aku taksub pada bangsa saya sehingga saya zalimi bangsa lain, tak boleh. Ini mesti faham. Dulu memang best. Hanya akhirnya. Dulu pun sama lah. Mei 13 dulu ke sekarang? Awak tahu tak apa berlaku dalam Mei 13? Apek ada usia 8 tahun. Ayah Apek tentera. Duduk Mindef. Datang Land Rover dengan machine gun. Militan tak? Ayah Apek militan tak? Dengan 2 lagi. Dia kopral 2 lagi. Bawa dia Melayu. Dia Cina. Datang untuk ambil kita. Di Jalan Air Panas. Kita kata Cina racist. Ini mainan media. Kalau tiba saya tengok ada berita, ini bangsa India racist ni, kuil mereka ini kan, mereka dah memajalela. Saya tak akan layan media macam tu. Orang yang akhlak rendah, orang pemikiran rendah pergi layan api-api perkauman. Lepas tu bergaduh, berbunuh antara satu sama lain. Siapa, you dapat apa? Kalau kita berbunuhan antara satu sama lain, kita dapat apa? Nak perang, ada cara dia. Pergi baca aurat Muhammadiyah dulu. Tak ada aurat, ambil aurat tarikat saya, aurat Dakawiyah. Faham? Awak kena baca ayat perang tau. Apa ayat perang? Macam mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Salam daripada Melaka. Melaka mana tu? Syah. Melayu Islam bukan dah ada gangster. Melayu tak ada gangster ke? Bagus. Gangster Islam. Alangkah baik kalau kita jadi gangster Islam. Jangan jadi gangster Cina. Bapak saya campur gangster Cina. Adik saya gangster Cina ya. Saya tahu adik perempuan saya boyfriend dia Yakuza Jepun. Saya tahu gangster ini tak payahlah jadi gangster ni. Jadi gangster untuk Allah lah. Kenapa tak teruskan target kediaman dan parlimen Israel? Betul juga. Yang susah komunis Cina. Kini kita lagi satu. Komunis Cina sebenarnya bagus tau. Baik tau. You tak belajar sejarah MPAJA, Malaysian People Against Japanese Army. Melayu, Sosialis, Burhanuddin Helmi, siapa lagi? Ahmad Sebi, Samsia Fakir, Abdullah Sebi, Rashid Maidin. Lepas tu British longgokkan mereka dalam komunis. Ajak semua cari gudu, hidup berjemaah. Azan kena bersemangat, bukan diendangkan. Ya, azan ini pun militan tau, saya nak beritahu you. Tapi dia pakai loudspeaker tak ada. Azan ni sepatut macam Bilal Ibn Rabah, tak ada loudspeaker. Bagaimana you bayang Bilal Ibn Rabah nak guna loudspeaker? Dia merdu, tapi dia sayu, tapi dia panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah, hayya ala falah. Mari kepada kejayaan. Panggilan militan. Panggilan supaya tinggalkan kesenangan katil kamu. Tinggalkan kesenangan rasial kamu. Kepada Allah saja. Dan Allah ni tidak memihak kepada sesiapa. Awak mesti tahu. Apek tak ada memihak kepada siapa. Allah adil. Allah benci kezaliman. Sesiapa yang zalim, neraka. Kamu yang zalim sendiri. Awak pergi zalimi wanita. Awak pergi zalimi pokok halaman, taman halaman musuh pun. Zalim. Hanya Islam, hanya Quran wa Rasul yang letak oleh ayat Allah dalam Quran. Boleh baca sendiri. Yang tata tertib SOP perang dia tak sama dengan dunia. Paling tinggi dalam dunia. Pokok pun tak boleh cedera. Kita nak pergi perang kan? Cip-cip. Kita bom dulu semua rumah. Tak boleh. Cip-cip. Kita bakar semua pokok dia. Tak boleh. Cip-cip.
Kita rampas anak perempuan dia? Tak boleh. Kita sembelih orang tua dia? Tak boleh. Habis kita boleh buat apa? Inilah kejantanan dalam Islam. Dia perang, apabila pedang dah sampai sini, Saidina Ali, Muawiyah angkat senjata kan? Mereka beritahu Saidina Ali. Ini sejarah ni orang tak tahu. Saya baca. Ini Syekh Sufi saya memberitahulah. Ni musuh dah dekat ni. Muawiyah memusuhi Saidina Ali. Ribuan mati dah perang tu. Cuba fikir awak bahagian Saidina Ali. Bos. Musuh dah datang bos. Saidina Ali kata apa? Jangan hunus pedang lagi. Sehingga mereka hunus. Itu baru jantan. Bukan tangkap, pukul, dera, anak perempuan, budak-budak yang tak ada apa ni. Ini bukan jantan, ini pengecut. Itu bukan Islam. Buang lambang Islam daripada topi kamu. Orang Islam lebih tinggi dari maruah. Islam paling tinggi. Tak ada lebih tinggi dari ini. Tapi ini perangai paling rendah. Tak ada lebih rendah dari itu. Kan? Saya kagum dengan Islam. Saya kata, bila saya masuk Islam, subhanallah, saya kata saya amat bersyukur. Saya masuk Islam, Allahu Akbar. Allah Mutakabir. Al-Hayyum Al-Qayyum. La ilaha illallah. Tapi perangai kita hari ini, saya tengok, that is not Islam. Saya beritahu orang Cina, ini bukan Islam. Dia cakap Melayu ke? Saya tak tahulah. Saya tak tahulah. Tapi ini bukan Islam. Jadi bila kita dakwah Islam kepada Cina, Cina suka. Cina akan masuk Islam. Percaya kepada saya. Teluk Intan tu boleh masuk Islam. Kalau Rasulullah ada. Kalau Rasulullah tak akan cakap macam tu kat dia. Balik China. No. Rasulullah akan hantar surat kepada Cina. Rasulullah akan hantar surat kepada Xi Jinping. Ajak kepada Islam. Ajak kepada akhlak Islam. Orang mesti tertanya, ini Islam apa? Ini Quran apa? Ramai masuk Islam. Yang tak masuk Islam ni segelintir saja. Orang mesti tahu. Ramai masuk Islam pun 10% saja Hijaz masuk Islam. Di Syria 10% saja Muslim, 60% Kristian. Itu sejarah Muawiyah. Israeliat itu lagi satu sejarah. Tapi ini pokok usul al-din, mesti ingat. Kita fiqah fiqah lah ini. Doa kunut nazilah. Semua tanya kunut nazilah. Tak payah doa kunut nazilah. Berdepan. Kita lah jadi pasif terlalu lama. Doa. Rakaat tak akhir, doa mana orang kita? Umat Islam ni berjumpa, bersatu, lantik khalifah. Lepas tu hantar perutusan kepada Teluk Intan. Awak nak Islam ke? Kena tegakkan awak punya itu. Itu macam lah. Trump. Ya, saya memaki Trump ni, Donald Trump. Menara Condong ya. Kasih betul itu Menara Condong lah lo. Surat Condong lah. Lo mau kasih habis kah? Militan dia orang klaim khas untuk Islam ekstrim. Tapi orang dia klaim military. Itulah. Itu sebab bila orang kata militan. Bukan keganasan. Islam is militant. Al-Quran is militant. Tapi militan cara baik. Rasulullah angkat pedang. Sayyidina Ali angkat pedang, tapi dia tak hunus kepada orang lain. Dia tunggu sehingga kamu hunus, baru mereka hunus. Itu sebab Sayyidina Ali boleh dibunuh. Dia tak ada pengawal pribadi. Syekh Sufi saya kata, there's no bodyguard in Islam. There is no police in Islam. There is no army in Islam. Tidak ada tentera dalam Islam. Tidak ada polisi dalam Islam. Kita lah tentera Islam. Tidak ada ulama dalam Islam. Tidak ada golongan pendeta khas dalam Islam. Kita adalah alim. Itu hakikat amal Madinah. Memang cakap salafi. Itu as-salaf. Rasulullah sahabat tak buat lagu lain lagi. Yang ada sekarang ada mufti, kaya, menghukum orang.
Tidak dibenarkan. Saya nak jumpa Dr. Mazhar. Sila beritahu Dr. Mazhar. Cina Apek mau berdebat sama dia, itu sama Dr. Rora pun dia boleh bawa. Mohit Kauli pun dia boleh bawa. Apek pergi Perlis berdebat dengan Dr. Mazhar. Ayat 108 saya beritahu sekarang. Saya bukan nak berdebat nak menang. Kita nak kebenaran. Sila terang kepada saya. Ayat 108 surah Al-Baqarah mengenai sesat. Saya cari. Lu orang cakap sesat. Ayat mana? Dalil mana? Cakap dalil. Dalil mana sesat? Saya nak tanya kau. Dalil mana sesat? Pok Kelang. Bagus. Mana sesat? Tell me. Kita cakap sesat. Tunjuk dalil sesat. 108. Siapa tahu 108? Pergi baca sekarang. 108. 208 mengenai harut marut sihir. 108. Okey, saya tanya pasal sesat. Ayat terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesat dalam Quran, dolin. Ayat ke-7. Itu mengenai orang Nasrani lah. Iaitu sifat dikut aja. Dia tak tahu. Tak ada ilmu. Sesat. Tak ada ilmu. Sesat. Kedua. 108. Sesiapa yang sesat, jauhi dari dia. Maafkan. Allah akan menghukum. Allah atas segala sesuatu. Amat mantap. Surah Nisa ayat 136. Sesiapa yang beriman, kemudian tak beriman, kemudian beriman, kemudian tak beriman, dan lagi tambah tak beriman, Allah tak akan ampun mereka atau memimpin mereka. Itu ayat kesesatan. Kita tak payah buat apa. Allah tak pimpin kamu, habis. Surah Al-Ma'idah ayat 77. Katakan kepada ahli kitab, jangan melampaui had agama lebih daripada kebenaran, dan jangan ikut kehendak manusia yang sudah menyeleweng dan menyesatkan ramai, jauh daripada jalan yang jelas. Itu saja. Ayat 36 surah Al-Ahzab. Ia bukanlah untuk seorang yang beriman dan wanita yang beriman apabila Allah wa Rasul sudah memutuskan satu perkara, mereka pula nak berdolak balik. Sesiapa yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya sudah sesat. Macam mana tu? Al-Mumtahana ayat 1. Wahai orang beriman, jangan ambil musuhku dan musuhmu sebagai kawan. Memberikan kemesraan kepada mereka, padahal mereka sudah tidak beriman apabila datang dengan kebenaran. Ini kepada kafir yang kamu dah sampaikan. Ada tak kita sampaikan Islam kepada Teluk Intan? Saya anjurkan JAKIM, setiap kali ada orang angkat bendera, tak kisah bendera mana, bendera asing, hantar pasukan JAKIM yang hebat ini pergi sana dan membacakan ayat Allah kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tak nak Islam, tak boleh berkawan. Diisytiharkan Teluk Intan tak boleh berkawan, semua orang Islam keluar. Itu kerja JAKIM, menyesatkan orang. Allah kata, aku maha mengetahui semua urusan kamu. Dan siapa yang sesat, Allah amat tahu siapa yang sesat. A cakap B sesat, B cakap A sesat. Bolehkah dua-dua sesat? Semua masuk neraka. Engkau sangka neraka engkau punya ke? Surah Al-An'am
ayat 140. Ini semua ayat-ayat sesat. Kita sekarang baca semua ayat-ayat dolin. Kita dalam Fatihah baca walau dolin. Lepas tu baca amin. Sesatlah tu. Pasal ayat amin tak ada dalam Fatihah. Ada ialah Allah Rabb innaka samiul alim. Tak boleh tangkap apa ikut Quran. Nanti di akhirat lah kita hukum. Apek bukan militan. Apek tak ada taksub. Apek taksub kepada Islam aja. Tapi tak zalim. Kalau Islam ni tak bersatu, tak ada semangat yang betul, forget it, tuan-puan. Let me tell you something. Lei teng ho ho ngopong le kong ini teluk intan lah holang dengar baik-baik ngopong le kong dengar molek-molek kita orang Islam, kononnya Islam, kalau tak betulkan akhlak kita, tak betulkan ilmu kita, nothing. Tak ada apa. Depan kita boleh bangga, oh mereka semua sesat, kami suci, kami masuk syurga. Syurga bukan awak punya lah, brother. Bang, syurga bukan tangan awak. Tak boleh ada seorang tulis Encik restui ahli syurga. Tunjuk saya surat, siapa dah dapat surat itu dari manusia, Pak. Allah tanya dalam Quran, tunjuk surat jaminan. Allah tanya dalam Quran. Bila ahli kitab kata kami masuk neraka hanya sekejap saja, Allah kata tunjuk jaminan dari Allah jika kamu berkata benar. Ada jaminan tak? Yalah, lu cakap lu akan masuk syurga. Apa jaminannya? Rasulullah kata tak ada jaminan. Rasulullah kata aku sendiri pun tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Berani kamu kata kamu masuk syurga? Contohlah, itu taksub tu. Itu taksub. Islam letak kat IC tak apa. You letak KP ke, Ahlul Zimmah ke, apa ke, tak ada makna. Akhlak. Orang tak ada IC tapi ada akhlak. Orang kaya tapi ada akhlak. Kalau you kaya, sombong, siapa nak layan? Apa saya cakap, lu jumpa saya hormati kalau awak ada akhlak, bersih, salam dengan baik, boleh. Tapi akhlak buruk saya tak kisahlah. Akhlak buruk, pakaian tak bersih, wangi-wangian tak ada senyum, tak ada hormati majlis, saya tak hormati kamu. Tapi saya tak adalah pukul awak. Kalau boleh saya akan nasihatilah saudara. Kan? Tanya Jakib, Islam pada IC itu tanda masuk syurga. Mesti dia tak boleh cakap masuk syurga. Tapi seorang itu yang melakukan dosa kena ada niat berjihad. Berkaitan dosa dan pahala tak ada dalam Quran. Dia bahasa Sanskrit India. Yang ada adalah terjemahan ganjaran dan dusta. Siapa yang mendustakan Allah? Itu dia. Yukazzibu bidin. Ada ayat lain lah. Saya tarik perhatian tuan-puan kepada apa yang saya jumpa. Dan nanti ada orang kata ini apek ni jangan pakai. Dia tak ada tauliah. Dia pakai kepala otak. Dia sesat. Dia pandai memandai sendiri. Saya tak boleh menafikan. Macam mana saya masuk Islam? Saya sendiri masuk Islam. Masa tu saya tak ada guru. Saya sendiri cari. Saya sendiri bercakap dengan Allah. Padri pun tak suruh. Padri tak suruh saya. Saya sendiri tanya dengan Allah, dengan Tuhan. Tuhanku, jika engkau wujud, jawab soalan ni. Saya tulislah. Masa tu saya usia 17. Tak ada ustaz sebelah saya, tak ada padri sebelah saya, tak ada Ruhul Kudus depan saya, tak ada salib saya pegang. Saya cakap dengan Allah seperti mana 186 surah Al-Baqarah. Kamu tanya pasal aku hampir. Aku jawab soalan yang ditanya. Allah jawab. Pendek cerita, 6 bulan kemudian saya ana minal muslimin. Gitulah. Okey semua faham dah?
Nanti saya upload lah ya. Tak payah upload, tak payah lah. Tak payah lah, tak payah. Ya, tak payah. Walaupun abang ni keturunan Cina, tapi punya pegang agama Islam begitu baik sekali. Syabas, terima kasih. Terima kasih. Jadi Allah yahdi man yasha. Allah bagi hidayah kepada siapa yang mau kepada dia. Orang kata yang Allah mau. Ini kena ditafsir mutasyabihan. Ayat dengan ayat. Bertafsir dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau, tengok. Apa maksud? Saya selalu tanya orang tau. Bila saya jumpa orang Melayu dalam kelas, saya jadi coach. Saya akan tanya, mari kita baca Fatihah. Tapi sila jawab satu persatu maksud ayat yang kita baca. Boleh pakai ChatGPT, semua pun buka ChatGPT Google. Apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? 90% daripada umat yang saya tanya tak tahu maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah anda salah satu antaranya? Awak malu seorang dirilah. Jangan lawan apa balik, lu siapa? Malu sendiri. Kalau tak tahu, saya sendiri insaf saya tahu, saya beritahu. Saya bukan bangga. Apek bukan bangga tahu ayat Quran tau. Dia beban tahu tak? Bila saya tahu ayat Quran, dia beban. Kena sampaikan. Dia sangka saya senang tak? Bila masuk Islam. Menangis Pakcik saya marah Mak saya terkejut tau. Kawan-kawan sekolah tertanya tau, apa pasal ini orang masuk. Tertanya saya. Bukan senang Assalamualaikum. Stone Cold. Adakah hidayat perlu dicari atau dihadirkan? Perlu dicari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, ini kita kena faham antara hakikah dan syariah. Orang kata hakikah, syariah, marifat, tarikat. Dengar sini molik-molik. Sekarang saya akan bagi dalam satu peranggan. Apa maksud hakikat dan syariat? Allah awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Hakikatnya hanya Allah. Hanya Allah. Lahul mulk. Wadahu la syarikalah. Hanya Allah. Wadatu wujudkah kamu panggil apa? Hanya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Hanya Allah. Tawakal lillah. Hanya Allah. Kamu nak pergi perang. Hanya Allah. Kamu tak nampak musuh dah. Ada Allah di depan. Dan semua yang lawan dia, Allah selesaikan. Bukan kamu yang membunuh, tapi kami yang membunuh. Bermakna malaikat sekali. Sebenarnya tak nampak. Kamu juga yang bunuh. Itu syariah. Orang bagi engkau sesuatu. Itu hakikat. Allah yang bagi rezeki. Kamu tengok rezeki itu, kamu sedar. Allah bagi kamu rezeki. Tapi ikut syariat, terima kasih Tuhan. Ikut syariat, saya kongsilah dengan siapa yang tak ada. Itu syariat, itu adab, itu akhlak. Rasulullah SAW, akhlak terbaik. Adakah akhlak macam saya? Tak ada. Apek ni sesat? Ya. Apek pakai akal sendiri? Ya. Tak ada salah dengan akal. Ya. Faham? Kita wajib minta dengan Allah, tuan-tuan. Pagi-pagi minta Allah, Rabbi fili warhamni wasukni wahdini wa'afini warhamni. Tuhanku, ampun aku, rahmati aku, tunjuklah ke aku. Minta dengan dia. Allah tak bagi begitu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku sembah, hanya engkau aku sujud, hanya engkau aku sedar, hanya engkau aku taksub. Macam tu sampai begitu. Tapi tak boleh taksub lah. Taksub makna zalim. Hanya engkau aku sedar dan hanya engkau aku tunggu pertolongan.
Itu dia. Tapi jangan uji. Jangan uji Allah kerana Allah dah bagi engkau pilihan. Jangan uji Allah. Kalau rezeki aku tak pergi mana. Itu ayat uji Allah. Banyak kita mengucap tanpa sedar hakikat silap ucapan kita. Dan jangan sebut insya-Allah titik. Kena sebut ya saya akan lakukan. Baru insya-Allah. Nak marilah insya-Allah. Kalau orang yang faham Islam lah, faham hakikat, faham syariah, kena cakap saya akan mari insya-Allah. Saya tak dapat datang. Cakap gitu. Jangan insya-Allah tapi tak nak datang. Salah guna ayat. Ada kesannya tuan-puan. Awak sangka awak berucap Assalamualaikum. Ada kesannya tuan-puan. Jawab dengan baik. Salamun alaikum. Peace be upon you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit telinga saya dengar. Segala puji kepada Allah. Dan nama Allah. Tertib tuan-puan, tertib bila kita jumpa orang. Assalamun alaikum. Terima kasih, mari. Cakap dengan baik. Sopan, akhlak, senyum. Cara Rasul, akhlak terbaik. Orang marah dia tak ada rasa marah. Dia doakan lagi. Dia terima kasih lagi. Kerana Allah perintahkan, serah kepada Allah. Sesiapa yang cemu kamu, diam. Awak cemu Rasulullah, dia diam saja. Dia tak ada marah balik. Woi, awak sesat. Awak tahu saya siapa? Jakim, ajar mereka. Rasulullah bukan begitu, Pak. Rasulullah, sahabat boleh letak pedang kat tengkuk dia. Nyawa siapa dalam tangan siapa nyawa kamu sekarang, ya Muhammad? Allah atau aku? Rasulullah jawab, Allah lah. Itulah hakikat. Orang cakap hakikat, itulah hakikat. Itulah hakikat. Macam tu. Awak cakap Ridwan T bawa fitnah. Kita tak boleh cakap begitu kat dia. Walaupun dia buat. Cara Islam, kita jumpa dia. Pergi jumpa Ridwan T. Abid Liu. Dia buat apa tak senang, jumpa dia. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, saya dengar cerita awak pergi buat video apa ni, WhatsApp lucah kemaluan tunjuk kat perempuan. Apa hal ni? Tanya kat dia. Tapi kita sebar cerita kat luar. Kita tempah dosa. Dusta. Saya jumpa Firdaus Wong. Kenapa kamu dedahkan, lagi tambahkan, menjatuhkan imej Abid Liu? Saya tanya Firdaus Wong. Dia jawab kat saya, saudara, kena beza antara jenayah dan aib. Betul ya? Ya tak ya juga. Jenayah ke dia buat? Ada laporan polis. Kes Mondi, Caprice, mereka datang ke saya. Mereka dakwa Abid Liu, Rogol Mondi. Saya pun tanya, ada buat laporan polis tak? Tak ada. Bukan jenayah. Begitu. Jadi Firdaus Wong sekolahkan saya. Betul-betul. Jumpa dengan orang. Sekarang saya nak jumpa dengan Lepat. Orang kata kat Penang. Nanti Apek kalau lalu Penang singgah. Lepat. Geng. Member. Ciwa. Apa pendapat Apek tentang Lepat? Okey apa? Saya study dia. Saya tengok video-video dia. Saya tahu masalahnya dia. Saya tahu orang tuduh, Jakim tuduh dia sesat. Dan dia jawab, hanya Allah boleh tuduh sesat. Betul juga. Bukan calang-calang Lepat ini. Dia tahu juga tentang agama. Kita hormat apa yang orang ucap. Kerana Rasulullah SAW tak ada pangkat tau. Rasulullah SAW tak ada paku tau. Rasulullah SAW tak ada pakai topi tau. Rasulullah SAW orang biasa. Baik akhlak dia. Jenazah Yahudi lalu, dia boleh bangun hormat. Itulah Rasulullah. Takkan dia duduk, pergi mampus masuk neraka.
Dia boleh bangun. Tak terkejut saya dengan hadis macam itu. Itu the least you can expect from Muhammad, messenger of Allah. Itu least you boleh expect. Kalau you jumpa Rasulullah, Allah. Faham? Akhlak dia layan. Kamu tak senonoh, dia layan dengan baik. Kamu cakap celupa, dia jawab dengan baik. Awak kencing dalam masjid, dia suruh orang jangan pukul. Pergi jirus air, dia tak ada surah Jakim, pergi tarbiyah ini orang. Tak ada. Dia tanya seorang wanita Badui, di mana Allah? Dia tunjuk kat langit. Sahabat semua kata, apa ni? Ini ikut wasabi ni. Rasul kata, betul tauhid dia. Syekh Sufi saya beritahu, confirmkan orang. Bila jumpa orang, yakan orang. Yakan orang. Bagus. Oh bagus. You kerja apa? Oh bagus. Postman. Alhamdulillah. Saya pun kerja postman juga. Saya hantar surat dari Allah. Itu macam. Apa? You rocker. Merdu suara kamu. Itu Abu Ya. Kenapa Abu Ya boleh tarik begitu banyak rocker? Budak sampah. Mak rempet. Anak dada. Anak buangan. Yang kata anak buangan yatim dulu ada. Abu Ya boleh tarik. Kerana dia kata, merdunya suaramu. Alangkah baik kalau kamu nyanyi untuk keredaan Allah. Itu Abu Ya. Beritahu saya, kenapa Abu Ya, Ustaz Asy'ari, boleh menarik ribuan, bukan 1-2 ekor, ribuan sahabat manusia menyokong dia, pakai pakaian seragam, kemas. Akam dulu kemas tau, serban, tertib. Cuba tengok gambar Akam dulu. Termasuk JSB yang baru ni, tertib semua tu. Mereka pakai songkok kerana diharamkan pakai serban. Siapa yang haramkan? Wah, tak tahu. Jakim kah? Mufti kah? Purda. Dulu mereka semua pakai purda. Orang tak pakai tudung pun. Mereka pakai purda. 4 isteri. Orang Cina mesti tertarik tau. Wah, ini macam kita Teluk Intan Tara ini macam kita ada bendera saja. Dia ada tentera Dia ada Bani Tamim Dia ada Panji Hitam Tapi Jakim cakap apa? Haramkan mereka. Kali ketiga. Ya. Siapa yang menentang Islam? Siapa lagi? Pakaian JSB semua kemas. Awak boleh tegur mereka. Awak budak ikhwan ni, macam ni ke akhlak kamu? Boleh. Nanti saya beritahu Abu Ya. Abu Ya teliti kan akhlak. Ya, saya tahu JSB gunakan Islam. Ya, kita pergi sana kerana halal. Habis kita pergi kat siapa? Kita nak pergi kat siapa sekarang saya tanya? Berapa meja judi mereka anjurkan, berapa kasino mereka hidupkan, berapa tempat pelacuran mereka biayai. Mereka dilemparkan dengan fitnah, tuan-puan. Sah ini semua fitnah. Jadi apa suara kita? Kita memihak kepada Allah atau kepada orang yang memfitnah saudara mara kamu? Walaupun aluzima, walaupun orang bukan Islam, kalau difitnah oleh kerajaan, kamu bersama siapa? Rasulullah atau pemerintah? Pilih. Awak cakap Quran wa sunnah. Saya sayang Nabi, selawat. Bohong, tuan-puan. Rasulullah pendidik. 4 sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Sidik. As-sidik. Boleh dipercayai tu. As-sidik. Dia mempercayai yang benar. Dia makam tinggi tau. Kalau kita boleh ambil satu makam dari Rasulullah, 4 makam ini, 4 sifat dia. Saya belajar semasa saya masuk Islam.
Saya tahu sifat 20 Allah. 4 sifat Nabi. As-Siddiq. Bukan pendusta. Dia Al-Amin. Bila jumpa Rasulullah, apa dia cakap kan? Awak boleh pegang tau. Tak payah tanya, betul ke? Awak boleh pegang tau. As-Siddiq. Amanah. Dia amanah. Awak manakan sesuatu kat dia kan? Dia pegang. Dia tak dusta. Siapa kata Rasulullah dusta? Siapa berani kata Rasulullah dusta? Aduh. Kena ini TikTok ni. Apa hal ni TikTok ni? Aduh. Ada lag lah sini. Line tak ada bagus. Okey. Kau bukannya penyiasat. Islam bukan lagu tu. As-Siddiq. Amanah. Tahu tak amanah? Lu simpan wang sama dia, dia jaga sampai mati. Dan dia maafkan. Kalau you pinjam wang dari dia kan, saya tak boleh bayar lah ya Rasulullah. Quran kata apa? Maafkan. Bank Islam ada maafkan? Tak, dia tarik kereta kamu. Bank haram. Siddiq. Amanah. Tabligh. Penyampai. Tabligh. Menyampaikan. Halo bro. Bro, mari sini saya cakap sikit. Saya mau cakap sikit. Ini Islam tak raya macam tau. Sekarang saya tunjuklah. Saya ada makanan lah. Lu tak ada, lu ambil. Itu Islam. Sampaikan dengan amal. Dakwah bil hal. Dakwah bil amal. Bukan dakwah bercakap. Lagi rosak Islam. Lagi porak-peranda umat. Kan? Tunjuklah akhlak yang baik. Sampaikan. Lepas tu fatona. Apa tu fatona? Saya cek fatona makna ada bijaksana lah. Ada kebijaksanaan. Allah memerintahkan Musa AS pergi tegur Fir'aun. Hai, tegur Fir'aun. Tauhid lah. Dia cakap dia Tuhan. Dia kaya, dia besar. Engkau yang bagi dia. Allah bagi sesiapa pun. Siapa yang berusaha. Pergi tegur dia. Awak berlaku zalim. Awak berlaku zalim. Kenapa orang anti-Islam? Tak sepatutnya. Jadi tunjuk yang baik. Tegur dengan lisanul bil hikmah. Jadi saya nak tegur Jakim ini. Saya nak tegur entah siapa pukas saya mana Manate mana saya tak tahu. Saya nak tegur Dr. Mazhar ni. Kena bil hikmah. Dr. Mazhar engkau Apek ni nak tegur aku. Kalau dia cakap macam tu kan. Apek sudah menang moral. Kalau saya boleh buat Dr. Mazhar marah dengan saya. Padahal saya tegur dengan baik. Saya sayang kamu. Marilah masuk Islam. Bengang dibuatnya Dr. Mazhar ni. Aduh. Pukas dan wasabi lah. Dia tak suka dipanggil Wahabi. Wasabi. Hentikan fitnah atau disaman malu. Siapa nak saman dia? Beginilah. Saya nak tanya. Wasabi ni ilmu dia tinggi sangat ke? Saya nak tanya. Ibn Taymiyah tinggi sangat. Saya tahu tinggi. Semua sekali.
Saya baca Asy'ari Maturidi, saya baca Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lebih pada falsafah. Asy'ari Maturidi, dia cuba menyelesaikan masalah seimbangkan. Kita kalau baca Asy'ari Maturidi, kita boleh tahu dia bukan cari pasal. Ibn Taymiyah memang cari pasal. Ibn Taymiyah masa itu mereka banyak khurafat. Konon dia banyak khurafat. Orang menyembah kubur. Come on lah. Bukan semua umat Islam menyembah kubur. Memang ada. Ambil 4 nombor ekor, ada. Percaya ilmu halus, ada. Masih percaya bomoh, ada. Percaya dukun, ada. Buat santau, ada. Berapa ekor aja. Bukan semua umat Islam begitu. Ramai-ramai terbawa. Oh, tak boleh ziarah kubur. Saya ziarah kubur tau. Saya ziarah kubur mak mertua saya. Saya ziarah kubur bapa angkat saya. Saya ziarah kubur Khalid Ibn Walid. Saya ziarah kubur Salahuddin Ayub, Abu Dhar dan Nabi Yahya, kepala dia. Di Masjid Damas. Dapat hadir di masjid itu yang menara putih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apik usaha tapi Allah kurniakan. Apik nak tanya, Nabi pernah tak hukum umat dia sesat? Ayat dah cakap tinggalkan. Saya jangka dia tak boleh. Kalau ada hadis pun kena cek balik dengan ayat. Ayat 108 surah Al-Baqarah. Mereka sesat, mereka berpaling, Allah akan menghukum. Allah tahu segalanya. Aman tau, Islam ni aman. Kita tengok ayat surah An-Nur mengenai menuduh orang berzina sebagai panduan. Nak menuduh orang. Apabila seorang menuduh berlakukan, letaklah zina, datangkan 4 saksi. Awak nak tuduh mereka mendera budak, mereka meliwat budak, bawa 4 saksi. Ini hukum Allah. Maaf, you tak ada bawa hukum Allah, lu jangan mali. Lu bawa hukum lain, maaf. Saya Islam Saya Islam. Saya ikut hukum Allah, bawa 4 saksi. Alah 4 saksi. Dia cari 4 saksi pergi tangkap orang khawat. Haram tu. Tak boleh masuk pintu begitu. Dan bukan boleh ada petugas. 4 orang bertakwa bermaksud cari sekeliling. Tengok. Siapa yang boleh kita harap? Kalau tak ada, Syekh Sufi saya kata, penyakit masyarakat. Orang berzina, penyakit masyarakat. Betulkan masyarakat. Islam membetulkan. Islam menyuburkan. Islam bukan penghukum, bukan pencatas. Itu bukan Islam. Yang ada sekarang bukan Islam. Maaf saya cakap. Maaf. Bukan Islam. Bawa 4 saksi. Kalau tak boleh, sebat 80 kali. Dalam Quran. Sebat 8 kali. 80 kali. Okey, sebat. Nanti. Saya boleh bersumpah. Boleh. Sumpah 5 kali. Saya, dengan nama Allah, saya bercakap benar. Dia berzina. Dengan nama Allah, saya bercakap benar. Dia liwat. Dengan nama Allah. Berapa kali dah? 3, 4. Dia meliwat. Tak ada saksi ya. Boleh sumpah. Boleh. Quran kata sumpah 4 kali. Kali kelima, demi Allah, laknat Allah atas kamu sekiranya aku berdusta. Okey. Diam. Sekarang panggil GISB. Awak disumpah laknat. Awak buat kerja liwat. Mengaku ke tidak? Tak mengaku. Yalah, siapa nak mengaku kan? Sumpah 4 kali. Aku bersumpah, aku cakap benar, dia salah. Lagi, aku bersumpah, aku cakap benar, dia salah. Lagi, aku bersumpah, aku tak liwat, aku cakap benar, dia menuduh bukan-bukan. Sehingga 4 kali, sumpah yang seterusnya, boleh tengok ayat Quran, surah An-Nur. Laknat Allah atas aku. Kalau dia benar, aku salah. Lepas tu apa, tuan-puan? Lepas tu apa? Ini syariat.
Ini syariat anda yang anda sudah lupakan. Bukan lupakan, tak tahu pun. Jakim tak ajar. Ustaz fiqah tak ajar. Cara menyelesaikan jenayah dalam Islam. Hanya tahu tangkap orang saja. Penjarakan orang saja. Yang dituduh dia sumpah dah laknat Allah atas dia. Hakim akan putuskan. Bukan putuskan, Allah putuskan. Diam. Kenapa? Allah akan putuskan. Allah akan putuskan. Sesiapa yang bangkit, ambil sebat. Orang tak cakap diam, pekak ke? Tengok kecantikan Islam. Aman masyarakat. Jilah yang dituduh. Diam. Kenapa? Dia dah bersumpah. Dia tak salah. Tapi dia buat. Diam. Dia sumpah laknat Allah atas dia. Kamu nak kena ke? Diamlah. Engkau sibuk pasal apa? Kamu masuk TikTok ni, sibuk pasal fitnah orang. Sibuk pasal aib orang. Sibuk pasal maksiat. Sibuklah pasal amal sikit. Ini pagi Ahad ni, pergi buat amal. Pergi tolong orang JSB ni. Anak-anak JSB ni ketebiaran. Pergi jumpa ibu mereka ni. Bawalah sesuatu. Itulah sebaik bagi kamu. Tak ada akhir zaman ya, maaf. Channel ini bukan channel akhir zaman. Sepanjang zaman dan kini. Fi huna al-an al-yaum. Ini bukan pasal Kabbalah ya. Ini pasal di sini di tanah Melayu. Semenanjung emas. Berlaku depan mata kamu. Zalim. Kamu mesti dalam hati pergi siasat. Kalau kamu tahu ada orang dianiaya. Kamu takut. Bila tak ada orang, bawalah makanan pergi ke. Puan, perlu apa-apa puan? Tunjuk kesaudaraan Islam. Sekarang saudara kita dicederakan. Saudara kita didera, difitnah. Dibagi tuduhan melulu. Tak ada asas. Jelas kamu ada otak. Guna akal. Orang kata jangan guna akal. Kalau otak kau tak guna. Mereka nak cucuk kamu. Guna akal. Mufti kata harus tapi wajib. Guna akal. Baca. Apa yang nak dicucuk dalam badan kamu dan anak-anak kamu dan isteri-isteri kamu dan orang-orang tua kamu. Tutup mata tawakal. Kepala otak kau tawakal. Itu bukan syariat. Kerana tak ikut hakikat. Allah kata siasat. Find out. Bila datang berita dari orang fasik. Surah Al-Hujurat. Nak memecah belahkan umat. Siasat. Tanya. Dari mana awak dengar ini? Ada budak liwat ni. Mereka ajar budak liwat. Dari mana awak dengar berita ini? Oh betul-betul. Kita pun copy paste. Apek, macam mana jawab ni? Mereka ajar liwat di Teruk ni Apek. Orang telefon saya. Seorang kakak telefon saya. Apek, awak sokong lagi ke JSB? Dia ajar budak liwat tau. Dia liwat budak. Dia suruh budak pergi liwat dia. Kak, puan, dengan segala hormat. Puan dengar dari siapa? Ini dari polis ni. Puan, Allah cakap apa dalam Quran? Find out. Pergi siasat. JSB bukan jauh bak. Bandar Country Home saja. Saya dah lawat sebelum. Saya dah pergi Libya sebelum perang. Saya dah pergi Syria sebelum perang. Saya tahu keadaan di sana sebelum dan selepas. Tak sama. Bila kita jumpa orang kan, sekarang kamu syak wasangka lah. Kita syak wasangka. Entah apa dia bubur dalam air ni. Bacalah bismillah. Dah kamu punya jampi dah tak ada guna. Quran penjelasannya hadis bang. Apa maksud ni? Kamu tahu tak Quran adalah hadis? Kamu tahu tak apa tu hadis? Banyak kita copy paste. Maaf cakap. Kita tak mengaji. Kita hanya dengar dia orang saja. Itu pun cuk surat saja. Sebenarnya tak dengar pun. Dia percaya daripada dulu. Waktu kecil saja. Maaf, waktu kecil saya Kristian. Bila saya memeluk Islam, saya berhenti sekolah. Saya belajar Islam sepenuh masa, tuan-tuan. Bukan separuh masa.
Bukan tak ada masa. Sepenuh masa saya mengaji Islam. Alhamdulillah saya tahu ilmu sikit aja. Ilmu sikit aja. Apa sumber bang nak cakap macam kena saya cakap banyak benda, saya kena beritahu lah. Quran tu hadis. Yes. Tanya dengan ustaz. Tanya dengan mana-mana ustaz. Cina apa kata Quran tu hadis? Ustaz yang bertauliah akan kata ya, benar. Awak tahu apa tu hadis? Seluruh Quran adalah satu hadis. Syekh Sufi dan juga mursyid yang mutabar kata, apa belajar kat mana? Saya pun nak belajar kat situ bang. Dah tak ada dah. Tahun 80 saya memeluk Islam, saya masuk Institut Dakwah Pekim, belajar Sanawi 3, tapi sebelum tu saya pergi lawat tabligh, saya ikut tabligh, saya ikut cikgu Sarudin Masjid Tengkera, saya ikut guru yang mengajar banyak hadis, saya ikut banyak grup lah, tablighi, Abim, Usro, saya kerja dengan Anwar Ibrahim lepas tu, saya hadir banyak seminar, saya ikut tarikat, dan bukan satu tarikat saja, tarikat Ahmadiyah di Negeri Sembilan, diiktiraf tarikat Naqsyabandi, tapi saya tak ikut lah, saya kenal orang Naqsyabandi di Perak, saya ikut tarikat Dakawi. Abang dakwa kena buktikan ia bukan tanya ustaz pula. Yalah, ini sekarang mau tahu ke tak mau tahu? Surah Kiamat pernah tadabbur tak? Ya. Pernah tak? Saya dah tadabburkan dalam satu TikTok lama lah, 2-3 tahun lepas. Kiamat bermakna bangkit di akhirat, bukan di dunia. Akhirat memang di akhirat, tapi dia juga akhirat di dunia. Wal akhiratu khairul laka min al-ula. Okay. Ya. Nak mendalami lagi kiamat, surah Waqiah. Ayat kunci dalam surah Kiamat ialah bagaimana nenek moyang kita jadi debu dan tulang boleh dibangkitkan di lepas mati. Allah kata, daripada tiada aku jadikan apatah lagi dari debu. Surah Waqiah diulangi balik. Bagaimana kalau orang tua kami sudah jadi tulang dan debu boleh dibangkitkan? Allah jawab lebih panjang dalam surah Waqiah. Kerana surah Waqiah lebih panjang daripada surah Kiamat. Allah jawab, bukan saja nenek moyang kamu, tapi turun-menurun keturunan kamu. Bermakna manusia akan keturunan bermiliar, berjutaan tahun. 2024 dah tinggal 2 bulan 4. Tak ada kiamat. Ini diiktiraf dalam tasawuf. Dan tasawuf alam bako. Ini bab tasawuf lah. Ini bab tasawuf. Siapa tak mengaji, thank you Apek mengingatkan kami. Rumusan seluruh Quran adalah satu hadis. Ini tak ada benda misteri. Seluruh Quran adalah hadis. Kerana atas lidah Rasulullah. Quran ni datang atas lidah siapa? Abu Bakar Siddiq? La. Umar Al-Khattab? La. Khadijah? La. Ali Abdi Talib? La. Jibril? La. Lidah Rasulullah SAW. Ada hadis bunyi Quran juga tau. Tapi Quran itu kira hadis. Bila Rasulullah baca, mereka baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sahabat membaca. Khadijah lah baca dulu. Iqra bismi rabbikal. Bila Allah suruh Rasulullah SAW Iqra, sudah buka rahsia tu. Sudah buka rahsia dia. Sebenarnya kebenaran tu dalam diri kita. Itu dia. Kebenaran dalam diri kita. Kita dah sedar. Tapi dia tak tahu ayat dia. Bila dia berkata, bacalah. Aku tak tahu baca. Baca apa? Baca apa? Iqra. Aku tak pernah baca apa. Baca apa ni? Malaikat Jibril dikatakan peluk dia. Lepaskan dia. Baca. Aku tak tahu baca. Jibril peluk dia lagi. Dia kata sampai dia macam nak mati. Dia peluk. Syekh Sufi ni kadang dia peluk macam tu. Allah. Itu dia. Sampai mati. Lepas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tengah confuse ni. Apa
benda jadi ni, Allah, aku betapa gua silap ni. 40 hari 40 malam. Percakapan dan okey, tak apalah, itu ayat saya lepaskan. Alhamdulillah, tak apa. Faham maksud dia. Aurat Muhammadiyah sesat, tak payah baca aurat Muhammadiyah. Kamu akan tahu mana ayat sesat. Ayat sesat ni senang aja. Mana-mana yang panggil kepada selain daripada Allah, sesat. Sesat. Dia mesti mula asas daripada ayat Allah. Pergi cerita kan, awak nikah siapa, mula dengan ayat Allah ya, macam tu. Lepas tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Buka room lagi hang lah bercakap. Dah tak apa. Jangan bagi kata-kata kurang manis antara satu sama lainnya. Ini nasihat dalam surah Al-Hujurat ya. Nanti Apek tanggungjawab tu. Apek kena sampaikan. Jangan bila kita jumpa dua kumpulan bertelaga, perdamaikan. Kalau satu lagi masih degil, ligan sama dia. Ajar sama dia. Ya. Walk the talk. Ya. Jadi dia baca khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Lepas tu Jibril lepaskan dia, Rasulullah pun lari balik. Alamak, aduh, syaitan iblis, dia kata dia nampak Jibril ni macam cahaya, boom. Kepada saya percaya dia lalui satu metamorfisika dalaman. Kerana pertapaan dia sampai dia lari kat rumah Khadijah. Kenapa? Iblis. Apa, ada jin, ada iblis. Mana? Ikut saya ni, belakang ni. Dia ada. Khadijah tak nampak. Khadijah tanggalkan baju dia. Ada tak? Oh, dia dah pergi. Itu mesti malaikat tu. Jadi Rasulullah bergigit. Selimut. Apa dia jadi? Jangan takut. Pakcik saya, Pak Man saya tu, dia orang ahli kitab Kristian lah. Kita tanya dia. Mereka boleh fikir, bukan dukun, orang yang pintar, orang ahli zikir, orang yang tahu ayat-ayat ni, orang baca ayat ni ada dalam sikit lah. Dia pun tanya dia, apa jadi? Ada suara apa? Muhammad, ya Muhammad. Awak jawab apa? Aku lari lah, aku selimut lah, selalu datang. Pada malam-malam kan, ya Muhammad. Allah, aduh, tak mau. Itu Rasulullah. Dia bukan minta Yakoza. Itu Rasulullah. Ini pelik ni. Rasulullah bukan orang pelik. Dia orang sioman. Something wrong lah, dia kata. Something is wrong, man. Jadi pakar kitab tu kata begini, dia rasa dia akan panggil kamu lagi lah. Saya rasa dia akan panggil. Dia tak lepas. Itu Jibril lah. Tak lepas. Jadi okey, bila dia panggil ya Muhammad lagi, ini engkau buat ya, engkau jawab, ya saya, ya Apek, ya saya. Ini cara sunnah. Kalau you dengar suara tegur kamu, ya saya, apa hal? Jadi kali ini Rasulullah tunggu. Bila datang suara Jibril kan, ya Muhammad, ya, I am Muhammad, ana fi huna. Limadha? Kenapa? Itu asbab nuzul turun Al-Fatihah menurut satu riwayat, menurut satu hadis. Turun Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia membacalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahu bahasa Arab lah, ni bahasa Arab Badui ya. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami tunggu pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami berjalan yang mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan mereka ni kurniakan nikmat. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan mereka yang dapat murka dan bukan mereka yang sesat. Tak ada amin. Itu sebab dalam Quran tak ada satu amin pun. Lepas tu ada tempat lain diajar jawab balik, innaka sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah ya. Allah. Bermulalah wahyu dan Rasulullah. Tapi Rasulullah apa ni dia pun berselimut. Datang ayat, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangun dan beri amalan. Kita pergi baca lah apa yang disuruh baca. Lagi satu ayat penting, surah penting sebelum kita berpisah pagi ni hari hari Ahad yang mulia ini, tuan-puan yang dikasihi. Wadduha, tu ayat surah tu cukup mendalam. Makna berlapis-lapis. Buya Syakur dah tafsirkan, Dr. Hani Acan tafsirkan, ramai alim yang tafsirkan. Wadduha ni ada makna berlapis-lapis. Sebenarnya antara maknanya kepada diri kita. Wadduha ni tiga. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairu laka minal ula. Sila baca maksudnya tuan-puan. Sila baca. Lepas ni tolong baca. Maksudnya mendalam. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Wadduha wal akhiratu khairu laka wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fama yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hadis lah tu. Mendalam. Siapa yang baca Wadduha kan, mendalam. Dia mengenai diri kita. Dia mengenai keadaan kita. Bila kamu sesat, kami beri petunjuk. Ya, bila kamu miskin, kami perkayakan. Benar haqqan Allah, haqqan Rabbi, sadaqallahul azim. Tak ada siapa asal Islam, tuan. There's no such thing as asal Islam. Keturunan orang Islam, ya. Bukan Islam. Islam adalah bila engkau mencapai dua syarat, iaitu akil balik, mukallaf, merdeka. Macam tu. Akil dan balik. Lalu kamu mencari Tuhan. Masa itu kamu muslimin. Kamu belajar tentang ayat-ayat Allah. Kamu beriman. Masa itu kamu mukminin. Apek solat duha, silakan. Terima kasih. Apa ada terjadi pada Ustaz Muin? Ustaz Muin, terima kasih mengingatkan. Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya pemberhentian kelas Gulam Ad-Dakwah At-Tadabbur Quran oleh Ustaz Muin. Saya dah pergi ke kelas Ustaz Muin. Begitu baik. Saya sentiasa anjurkan. Ustaz Muin saya dengar dipanggil oleh Jais. Lepas tu senyap kelas dia. Amat buruk. Sekarang budak-budak tengok apa? Kelas Jakim. Mana ada kelas Jakim? Apek tak solat duha. Kenapa tanya soalan macam ni? Saya nak tanya saudara. Kenapa tanya soalan macam ni? Why? Dari mana belajar sikap macam ni? Cabar-mencabar antara satu sama lain. Apek solat Jumaat tak? Apek ada solat subuh tak? Kenapa begitu? Untuk ditunjuk pada orang kan saya nak tanya saudara. Apakah kita solat nak beritahu orang kan? Ya, saya solat duha. Ya, saya solat sunat. Ya, saya solat sunat muannafil. Ya, saya bangun tahajud. Beginikah Islam? Ya, burung. I am not your sifu. Saya bukan sifu anda. Saya akan mengecewakan anda. Bang, ulang sikit. Iran diserang Israel. Jangan percaya berita. Mereka nak perang dunia. Jangan melatau.
kepada saya umat Islam bersatu, itu baru berita. Beritahu saya apabila umat Islam bersatu. Faham? Ya? China serang Taiwan ke, Malaysia serang Pulau Spratly ke, Lebanon serang Israel ke, Israel serang Iran ke. Bukan berita kepada saya. Berita kepada saya ialah umat Islam bersatu. Allafa baina qulubihim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syakiyah la ghabiyah wahdah islamiyah. Barulah berita apa umat Islam telah bersatu. Alhamdulillah. Maafkan musuh kamu. 9 dragon tu wujudkah? Apek dragon yang tersembunyi sudah, okey? Bisnes judi ke? Ayah. Polis sudah tahu semua sindiket judi. Okey, itu saja. Soalan macam ni kita nak amal redha. Macam mana, Apek? Tak ada macam mana lah. Saya dah jawab. Tak ada macam mana. Jangan insyaAllah di depan ayat. Dan jangan cerita tentang masa depan. 2 kesilapan dalam ayat itu. Okey? Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Minta cara spesifik. Allah satukan umat. Allah lembukan hati saya untuk menerima wahyumu yang disampaikan oleh Rasulmu. Allah tambah ilmu yang sedikit padaku. Allah reda dan halalkan ilmu padaku. Allah jadikan saya antara orang soleh yang boleh sampaikan ayat engkau. Allah muliakanlah wali-wali di sini kita, pertemukan kita dan berikan kita syafaat daripada ilmu yang engkau letak pada sekeliling alam ini. Allah pimpinlah saya, ampunlah saya, berilah petunjuk kepada keluarga saya, berikan saya kesedaran, berilah ketabahan kepada mereka yang ditindas depan kita. Allah, engkau maha mendengar, maha mengetahui. Itu cara jawab doa, iaitu cara Nabi. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Bukan amin ya Rabb. Engkau maha mendengar, engkau Allah balik. Dia mesti, itu hakikat. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Assalamualaikum.